Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih pada Yang Berhormat Keterih. Peletakan jawatan 3 pegawai kanan Lembaga Tabung Angkatan Tentera baru-baru ini adalah perkara yang sentiasa dipantau oleh Kementerian. Bagi pihak Kementerian Pertahanan serta Lembaga Tabung Angkatan Tentera, saya memberi jaminan bahawa peletakan jawatan tersebut tidak akan memberi impak yang mengganggu operasi, perjalanan serta perkhidmatan LTAT. Sebaliknya, LTAT bergerak dan beroperasi seperti biasa. Sebagai langkah susulan, jawatan Ketua Eksekutif yang kosong kini ditanggung oleh Encik Muhammad Ashraf Muhammad Razi, Ketua Pegawai Kewangan, sebagai tanggung tugas Ketua Eksekutif berkuat kuasa serta-merta. Bagi jawatan pengurusi LTAT pula, tugas tersebut kini dipangku oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Syam Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, yang merupakan timbalan pengurusi LTAT seperti yang diperuntukkan dalam Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 ataupun Akta 101. Bagi organisasi seperti LTAT, pelantikan tanggung tugas ini bukanlah perkara yang pelik. Ia pernah dilaksanakan sebelum ini semasa peletakan jawatan Ketua Eksekutif Datuk Nik Amlizan Muhammad pada tahun 2020 dan peletakan jawatan Datuk Seri Amrin Awaluddin pada tahun 2021. Pada masa ini, lembaga LTAT sedang memuktamadkan calon-calon yang berkredibiliti untuk mengisi jawatan Ketua Eksekutif LTAT, serta kementerian sedang meneliti calon yang layak dari kalangan mantan Panglima-Panglima Angkatan Tentera Malaysia untuk dipertanggungjawabkan sebagai pengurusi LTAT. Pada masa yang sama, saya ingin menegaskan bahawa Kementerian Pertahanan komited untuk terus memantau dan memastikan operasi serta strategi-strategi yang telah dirancangkan bagi menjadikan LTAT sebagai sebuah dana persaraan yang mampan diteruskan dengan sewajarnya. Fokus kementerian dan LTAT adalah untuk memastikan nilai wang simpanan anggota ATM terus dilindungi dan berkembang, di samping memastikan kestabilan dan kelestarian dana pelaburan LTAT bagi tempoh jangka masa panjang. Silakan Keterih. Soalan tambahan kepada saya. Sebagaimana yang kita tahu, Lembaga Tabung Angkatan Tentera adalah merupakan entiti di bawah Kementerian Pertahanan, yang mana entiti ini menguruskan caruman oleh lebih kurang 120,000 anggota tentera yang berkhidmat. Jadi setakat ni saya tak nampak, saya pun 40 tahun menjadi tentera, saya tak nampak apakah bentuk bantuan atau bentuk sumbangan yang diberi oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera bagi membantu Angkatan Tentera dan juga veteran Angkatan Tentera termasuk saya. Jadi saya nak tahu apakah rancangan konstruktur semula Lembaga Tabung Angkatan Tentera ini untuk memastikan ianya berfungsi dengan baik di masa akan datang, memberi keuntungan yang lebih di masa-masa akan datang. Jadi saya nak tahu apakah rancangan daripada pihak Yang Berhormat Menteri dalam membuat persetujuan semula Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Baik, terima kasih. Menteri. Yang Berhormat, sememangnya dari segi kementerian, apa sahaja keputusan untuk membawa kemajuan dan kejayaan bagi LTAT dan anak-anak syarikatnya perlu dimulai dan dikemukakan oleh pihak LTAT itu tersendiri. Jadi dalam konteks ini memang pihak LTAT telah melancarkan pelan-pelan transformasi mereka yang merangkumi 4 teras, iaitu pertumbuhan, ketahanan, impak dan kepercayaan,
yang mempunyai 10 sasaran dan juga 11 strategi. Dan dari segi kementerian dan saya sendiri secara peribadi, secara asasnya tidak mempunyai banyak isu mengenai pelaksanaan plan-plan strategik tersebut. Supaya dengan pelaksanaannya, maka segala kebimbangan dan juga segala harapan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu akan dapat dipenuhi sebagai perkara-perkara yang dikehendaki oleh pencarum, pelabur dan juga bekas-bekas anggota. Tetapi hanya dalam soal untuk melaksanakan plan strategik ini yang berkaitan dengan penstrukturan semula model perniagaan dan melihat kembali pegangan kepentingan LTAT dalam pelbagai syarikat, maka saya telah menyatakan bahawa kita perlu melihat dan menimbangkan dengan secara teliti, mendalam, tidak bersikap melulu ataupun terburu-buru. Dan pada masa yang sama, kita perlu menimbangkan cadangan-cadangan tersebut secara cermat serta juga inklusif, mengambil pandangan semua pihak yang terlibat, semua stakeholder, termasuklah anak-anak syarikat LTAT dan sebagainya. Jadi apabila proses ini semua dapat kita lakukan dengan cermat, dengan teliti, insya-Allah kita akan pastikan LTAT akan dapat berjalan dan bergerak sebagaimana yang diharapkan oleh semua. Ya, saya jemput Tampin. Terima kasih Tan Sri Speaker. Tahun lalu, Pelan Strategik 2023-2025 atau MAMPAN 25 telah dilancarkan oleh LTAT sebagai hala tuju yang baru untuk mengekalkan kemampanan dan meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi para pencarum. Persoalan saya, Yang Berhormat Menteri, apakah status masa pelaksanaan pelan strategik tersebut? Adakah sedang berjalan dengan baik ataupun bagaimana? Dan adakah dibolehkan sekiranya kepimpinan baru yang bakal mengemudi LTAT kelak untuk membuat sebarang pengubahsuaian MAMPAN 25 atau hanya perlu mengikut pelancangan awal? Yang terakhir sekali, Yang Berhormat Menteri, bilakah jangkaan dividen tahunan 2023 LTAT akan diumumkan? Terima kasih, Tan Sri Speaker. Selamat Menteri. Terima kasih Tampin. Seperti yang telah saya katakan, secara umumnya kementerian tidak ada masalah dari segi soal pelaksanaan pelan strategik LTAT ini. Tetapi hanya kita sedang memberi perhatian yang lebih teliti dan cermat apabila sebahagian daripada pelan strategik ini melibatkan pengstrukturan semula model perniagaan dan pegangan kepentingan LTAT. Ini termasuklah soal pembubaran beberapa syarikat dan penjualan aset-aset atau pegangan LTAT dalam pelbagai syarikat strategik. Jadi yang ini yang kita sedang memberi perhatian, kita sedang mencari jalan menang-menang untuk semua supaya dalam kita melaksanakan pelan strategik ini seboleh-bolehnya tidak ada mana-mana syarikat yang terjejas dan pegangan LTAT masih lagi berada pada paras yang LTAT menguasai sesuatu anak-anak syarikat itu. Jadi maknanya pelaksanaan pelan apa-apa pelan, kita tidak mahu melihat akhirnya soal kecairan LTAT itu kita dapat atasi, tetapi soal dividen yang mampan sepanjang masa itu akan mendatangkan masalah kerana kita hilang kawalan atas beberapa syarikat. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, kita sekarang dalam proses untuk menentukan dividen LTAT. Dia di peringkat lembaga, apabila diluluskan akan dibawa kepada menteri untuk kelulusan, dan apabila diluluskan di peringkat menteri akan dibawa kepada Kementerian Kewangan. Dia ada proses. Dan bila Kementerian Kewangan luluskan, maka barulah akan diumumkan. Tetapi insya-Allah untuk tahun lepas, dividen tahun ini memang ada dan akan diumumkan. Jadi tunggulah masa bila diumumkan nanti.